السلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk perniagaan dalam Islam. Perniagaan adalah merupakan suatu kerjaya yang mulia dan dianjurkan oleh Islam kepada umat manusia. Perniagaan bukan sahaja merupakan amalan sunnah, bahkan ianya merupakan kegiatan muamalat yang menjadi fardu kifayah di kalangan umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah An-Nur ayat 37 yang bermaksud, yakni ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari, yakni kiamat, yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perniagaan yang mulia adalah merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan usahanya sendiri yang bertujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam menjanjikan keuntungan kepada mereka yang berniaga dengan syarat perniagaan itu mesti disulami dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan berlandaskan asas-asas muamalat Islam. Para peniaga perlu bersedia menghadapi segala bentuk ujian dalam menjalankan sesuatu perniagaan, kerana ada masanya peniaga akan memperolehi keuntungan dan ada masanya akan menghadapi kerugian. Oleh itu, peniaga hendaklah sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan rezeki kepada hamba-Nya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berkenaan sesuatu pekerjaan yang paling mulia. Lantas baginda bersabda yang bermaksud, yakni pekerjaan tersebut adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan usahanya sendiri dan jual beli yang mabrur, yakni yang diridai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala juga mengurniakan kelebihan dan keuntungan kepada para peniaga yang jujur dan amanah bersama dengan para anbiya as-siddiqin dan syuhada di akhirat kelak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya ahli perniagaan yang jujur lagi amanah akan bersama-sama para nabi, kumpulan orang yang jujur dan para syuhada, yakni di hari kebangkitan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, namun begitu,
dalam menjalankan urusan niaga ini terdapat di kalangan para peniaga yang terlalu gairah untuk mencari keuntungan semata-mata sehinggakan mereka cenderung berjual beli tanpa berlandaskan syariat Islam. Mereka mahu meraih keuntungan berlipat ganda dengan cepat dan mengambil kesempatan menaikkan harga barangan keperluan yang akhirnya akan membebankan para pengguna. Ada juga para peniaga yang cuba mengaburi mata pelanggan dengan pelbagai hilah seperti mengurangkan kadar timbangan dan sukatan. Sesungguhnya perbuatan seumpama ini adalah dilarang dan tercela dalam Islam. Apakah nilainya? Untung berjuta-juta hasil daripada menipu dan memperdayakan pelanggan? Adakah ini rezeki yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat pertama hingga ayat ketiga bermaksud kecelakaan besar bagi orang yang curang, yakni menipu dalam timbangan dan sukatan, iaitu apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru langkah yang terbaik bagi para peniaga ialah dengan mengikut teras perniagaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Para peniaga perlu mencontohi sunnah Rasulullah SAW dalam menjalankan sesuatu perniagaan. Semua jenis perniagaan hendaklah tidak bercanggah dengan hukum syarak. Para peniaga hendaklah bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, bukannya bergantung kepada perkara yang menyesatkan seperti tangkal, sihir dan lain-lain yang boleh menjerumus diri kepada perbuatan syirik. Selain daripada itu, sifat kejujuran, amanah dan adil adalah menjadi kunci kejayaan dalam perniagaan. Para peniaga perlu mengelakkan melakukan penindasan terhadap para peniaga yang lain dengan cara menguasai barangan di pasaran. Para peniaga dan pekerja hendaklah sentiasa mengamalkan akhlak Islam seperti menutup aurat, elakkan pergaulan bebas dan paling penting menunaikan kewajipan solat untuk menambahkan keredaan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para peniaga juga hendaklah sentiasa menginfakkan sebahagian hartanya dengan melaksanakan kewajipan zakat bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik dan golongan yang memerlukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29 hingga 30 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitabullah dan tetap mendirikan solat serta menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara tersembunyi atau secara terang-terangan, mereka yakni dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan mereka daripada limpah kurniaannya. Justru mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru para jemaah sekalian, marilah kita melibatkan diri dalam perniagaan dan menyokong barang-barang keluaran umat Islam bagi meningkatkan ekonomi umat Islam. Ini adalah kerana perniagaan merupakan salah satu pekerjaan yang digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan ahli perniagaan dan menjadi tokoh perniagaan yang terkenal dan disegani. Elakkan diri menjadi muslim yang menganggur dan meminta-minta. Semoga usaha kita akan sentiasa mendapat keridaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin radhiyallahu anhuma,
puteri-puteri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris di Syariatik, Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'alud Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zari Sufyah binti Almarhum Sultan Idrisyah Pemaisuri Johor, Tunku Ismail ibnu Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan puterinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khuzulil kafarata wa mubti'adis sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa adu lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qadid dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.